Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Esther babak ketiga. Haman bermuslihat membinasakan orang Yahudi. Ya. Bila kita tahu Tuhan yang dipilih oleh orang Yahudi adalah Tuhan kebenaran, Tuhan yang maha kuasa, roh-roh jahat dan orang-orang yang bermuslihat hendak memusnahkan kebenaran ini. Itulah banyak kali kita merasa kita ada banyak halangan dalam hidup, walaupun kita hidup sebagai seorang Kristian. Ya, ini benar-benar berlaku. Tetapi kita mesti berharap kepada Tuhan, kerana Tuhan adalah penyelamat kita. Kita boleh berlindung di dalam Tuhan. Mari kita mendengar Haman bermuslihat membinasakan orang Yahudi. Beberapa waktu kemudian, Raja Ahasuerus melantik seorang yang bernama Haman menjadi Perdana Menteri. Haman ialah anak Hamadata daripada keturunan Agag. Raja memerintah supaya semua pegawai yang berkhidmat kepada raja menghormati Haman dengan bersujud kepadanya. Semua orang patuh kepada pemerintah itu, kecuali Mordekai. Para pegawai lain yang berkhidmat kepada raja bertanya kepada Mordekai, sebabnya dia melanggar perintah raja. Setiap hari mereka mendesak Mordekai supaya menurut saja. Tetapi Mordekai tidak mahu mengikut nasihat mereka. Saya seorang Yahudi, kata Mordekai. Oleh itu, saya tidak dapat bersujud kepada manusia. Mereka melaporkan hal itu kepada Haman kerana mereka ingin tahu tindakan apa yang akan diambilnya terhadap Mordekai. Haman sangat marah apabila dia mengetahui bahawa Mordekai tidak mahu bersujud kepadanya. Apabila Haman mengetahui bahawa Mordekai orang Yahudi, dia bertekad bukan sahaja untuk menghukum Mordekai, tetapi juga membinasakan tiap-tiap orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia. Pada tahun ke-12 pemerintahan Raja Ahasuerus, pada bulan pertama, iaitu bulan Nisan, Haman memberikan perintah supaya orang membuang undi yang disebut Purim untuk menentukan hari dan bulan yang sesuai bagi melaksanakan pakatannya yang jahat itu. Akhirnya, yang ditetapkan adalah hari ke-13 bulan ke-12, iaitu bulan Adar. Kemudian Haman memberitahu raja, katanya, "Tuanku, ada satu bangsa yang berselerak di setiap wilayah di seluruh kerajaan tuanku. Mereka mempunyai adat istiadat yang berlainan sekali dengan adat istiadat bangsa lain. Lagipun, mereka tidak patuh kepada undang-undang kerajaan. Oleh itu, sebaiknya tuanku janganlah biarkan mereka berbuat sesuka hati. Jika tuanku berkenan, hendaklah surat perintah dikeluarkan untuk membinasakan mereka. Jika tuanku menerima cadangan ini, hamba pasti dapat memasukkan lebih daripada 340 kilogram perak ke dalam perbendaharaan diraja bagi pentadbiran kerajaan." Setelah mendengar perkara itu,
raja menanggalkan cincin daripada jarinya. Cincin itulah yang dipakainya untuk merentaikan pengisytiharan rasmi. Raja memberikan cincin itu kepada musuh besar orang Yahudi, iaitu Haman, anak Hamadata, keturunan Agag. Raja bertitah kepadanya, "Beta serahkan bangsa itu dan wang mereka kepada kamu. Buatlah apa yang kamu pandang baik terhadap mereka." Oleh itu, pada hari ke-13 bulan 1, Haman memanggil para setiausaha raja. Haman menyuruh mereka menulis surat menurut segala yang diperintahkannya. Kemudian, surat itu diterjemahkan ke dalam semua bahasa dan disalinkan dalam semua tulisan yang digunakan di dalam kerajaan. Surat itu ditulis atau atas nama Raja Ahasverus dan dimenteraikan dengan menterainya. Kemudian surat itu dikirim pada semua penguasa, governor dan pegawai. Titah itu segera dihantar oleh para utusan ke setiap wilayah kerajaan. Kandungan titah itu mengatakan bahawa dalam satu hari, iaitu pada hari ke-13 bulan Adar, semua orang Yahudi, tua dan muda, kaum wanita, kanak-kanak, mesti dibunuh tanpa kasihan dan harta mereka dirampas. Perintah itu harus diisytiharkan di tiap-tiap wilayah supaya semua orang bersedia apabila masanya tiba kelak. Para utusan cepat berangkat untuk menghantar surat-surat itu ke semua wilayah. Dengan perintah raja, titah itu diisytiharkan juga di ibu kota Susan. Raja dan Haman duduk-duduk sambil minum wain, tetapi kota Susan gempar kerana berita itu. Ya, mengapa Haman berbuat begitu? Ya, kita mesti tahu peristiwa siapa Haman ini. Kerana Haman adalah anak Hamadeta dari keturunan Agag. Agag adalah seorang raja Amalek. Bangsanya adalah musuh orang Israel sejak zaman nenek moyang mereka. Ya, pada masa itu Tuhan memerintah supaya semua bangsa dari Amalek dibunuh. Tetapi ada seorang raja, saya ingat Raja Saul, yang berperang dengan Raja Amalek tetapi tidak membunuh semua orang bangsa ini yang diperintah oleh Tuhan. Itulah akibatnya adalah keturunan Haman adalah keturunan daripada seorang Raja Amalek. Ya, ini berlaku kerana kita tidak menurut perintah Tuhan. Ya, sekarang berlaku Haman bermuslihat membinasakan orang Yahudi. Dia subahat dengan Raja Ahasverus. Kerana Raja Ahasverus percaya kepada Haman, seorang Perdana Menteri. Dan apa berlaku? Ini adalah rancangan untuk membinasakan semua orang Yahudi di kerajaan itu. Ya, sungguh menakutkan bila kita tahu kita akan dibinasakan. Ya, kerana kebenaran akan disekat oleh orang yang jahat dan roh-roh yang jahat dalam dunia ini. Kita mesti bersedia untuk berdiri
dan berseru kepada Tuhan untuk penyelamatan. Ya. Ini adalah Esther babak ketiga. Sekian, terima kasih. Shalom.